Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Dalat, Puan Macklin binti John, rakan-rakan guru yang dihormati sekalian. Saya, Cikgu Gilbert Anak Muntung, sebagai penolong kanan co-curriculum bertugas di SK St. John Dalat. Pada pagi ini saya ingin berkongsi dan membentangkan e-curriculum saya. Sekolah Kebangsaan SK St. John Dalat mempunyai seramai 23 orang guru dan 244 orang murid. Dalam pengurusan unit co-curriculum di sekolah, saya menggunakan Business Models View. Selain itu, saya menggunakan Canvas Strategi Analisis Data Razak dan NOR 2016 untuk mengenal pasti isu dan menyelesaikan masalah. Canvas strategi yang pertama ialah mengapa, iaitu untuk mengenal pasti objektif. Antaranya ialah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan menggunakan Canvas strategi, berpandukan SKPMG sebagai alat untuk mencapai tahap pendidikan sekolah yang berkualiti, menganalisis data menggunakan pelbagai kaedah, merancang program untuk memperbaiki kelemahan dan kekuatan, menggunakan OPPM untuk merancang dan memantau pelaksanaan, dan menggunakan data yang diperolehi untuk merancang pelan intervensi yang berkesan. Ini adalah data SKPMG 2 Standard 3.2 pengurusan co-curriculum SK St. John pada tahun 2020. Data ini sangat penting untuk diteliti dan dianalisis untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengurusan co-curriculum peringkat sekolah. Saya juga menggunakan analisis data untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengurusan co-curriculum di Sekolah Kebangsaan St. John. Antara kaedah yang saya gunakan iaitu analisis jurang SKPMG 2 Standard 3.2, data Sega, borang tinjauan kemahiran dan pengalaman dalam bidang sukan dan permainan iaitu melalui Google Form, serta data pencapaian dalam sukan dan permainan pada tahun 2020. Ini adalah analisis jurang SKPMG 2 2020 SK St. John Dalat. Apabila kita melihat kepada analisis jurang ini, yang berwarna hijau adalah ETR sekolah dan yang berwarna biru pula ialah status pelaksanaan pada bulan Januari hingga Mac, dan yang berwarna kuning adalah status pelaksanaan 20 Ogos sehingga November. Apabila kita melihat analisis ini, jurang yang paling besar sekali akan ditanda nombor 1 iaitu standard 3.2.6 iaitu berkaitan dengan aspek pengurusan sukan untuk semua, di mana kita sedia maklum bahawa penularan COVID-19 pada tahun 2020 telah menjejaskan pelaksanaan aktiviti di sekolah, di mana banyak perancangan aktiviti yang tidak dapat dilaksanakan dan ini menyebabkan jurang ini bertambah besar, di mana standard 3.2.1 dan standard 3.2.4 serta standard 3.2.5 merupakan antara kekuatan, di mana ia mencapai 100% pelaksanaan. Manakala standard 3.2.2, standard 3.2.3 pula tidak mencapai 100% kerana
banyak aktiviti perjumpaan, kelab dan persatuan tidak dapat dilaksanakan teratur-teratur akibat penularan COVID ini. Jadi ini di sini kita boleh mengambil isu dan untuk mengatasi masalah pada tahun 2021 di mana kita nanti boleh merancang aktiviti perjumpaan secara online ataupun secara tidak bersemuka. Seterusnya, kita ingin membincangkan berkaitan dengan data segak. Walaupun data segak ini di bawah unit kurikulum, tetapi data ini sangat penting dalam pengurusan kurikulum sekolah. Oleh itu, unit kurikulum akan bekerjasama dengan Penatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk menyelesaikan masalah ini. Data segak sangat penting kerana melalui data ini kita boleh mengetahui tahap kecergasan murid kita. Di mana apabila murid kita cergas, maka sudah semestinya kekuatan kita dalam bidang sukan dan permainan dapat ditingkatkan lagi. Oleh itu, pada tahun 2020, di mana apabila kita melihat data BMI ini, rumusan BMI, di mana 10 orang murid di sekolah St. John masih lagi obes dan berlebihan berat badan pula adalah seramai 11 orang. Ini adalah salah satu data yang agak merisaukan. Seterusnya, tahap kecergasan pula di mana 7 orang murid masih lagi berada pada tahap kurang cergas. Melalui data-data ini, kita dapat menyimpulkan bahawa kita harus mengambil ataupun mencari jalan penyelesaian, iaitu membincangkan dengan Penatia Pendidikan Jasmani untuk mencipta ataupun menghasilkan intervensi yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya juga telah mengambil inisiatif dengan membuat tinjauan serta soal selidik melalui Google Form untuk mengetahui tahap kemahiran guru dalam sukan dan permainan. Antara pertanyaan atau tinjauan yang saya ingin tahu iaitu berkaitan dengan option guru, pengalaman guru sebagai jurulatih, sebagai guru pembimbing, serta sijil kejurulatihan dan kepegawaian, pengalaman guru sebagai seorang atlet dan pendapat guru tentang kepentingan inovasi. Melalui option guru, kita mendapat tahu bahawa hanya seorang saja guru yang mempunyai option pendidikan jasmani sebagai option meja dan 2 orang guru mempunyai option manner dalam pendidikan jasmani. Pengalaman guru sebagai jurulatih pula hanya seramai 34.8% daripada 23 orang guru pernah menjadi jurulatih. Ini pula ialah statistik ataupun capai guru yang mempunyai sijil kejurulatihan dan kepegawaian dalam bidang sukan dan permainan. Ini pula ialah capai dan graf pengalaman guru sebagai pengiring. Okey, seterusnya pengalaman guru sebagai atlet dan pemain. Okey, seterusnya saya juga bertanyakan pendapat guru tentang kepentingan inovasi. Sebanyak 87% guru berpendapat bahawa inovasi sangat penting dalam sukan dan permainan. Seterusnya saya menunjukkan data pencapaian sukan pada tahun 2019. Di mana dalam sukan dan permainan, antara kekuatan sekolah SK St. John ialah sukan hoki dan juga sukan softball. Pada tahun 2020, pencapaian sukan dan permainan sekolah kebangsaan St. John Dalat menunjukkan sedikit peningkatan, di mana 2 orang murid telah dipilih mewakili negeri dalam sukan softball. Tetapi permainan tersebut
tidak dapat dijalankan akibat penularan COVID-19. Apabila analisis data telah dibuat, barulah kita boleh merancang program menggunakan SPEC ataupun School Program Checks Tool. Kita mendapati melalui SKPMG 2, analisis jurang standard 3.2.6 didapati jurang yang sangat besar. Melalui data segak pula, kita mendapati tahap kecerdasan murid harus ditingkatkan dengan kerjasama penasihat pendidikan jasmani dan kesihatan dengan merancang program intervensi segak norma baru. Melalui data tinjauan kemahiran dan pengalaman guru dalam bidang sukan dan permainan pula, kita mendapati bahawa program ladap dan kejurulatihan guru perlu ditingkatkan. Selain itu, melalui pencapaian sukan, kita mendapati sukan hoki dan softball sangat penting dan antara kekuatan yang harus kita tingkatkan dan kekal. Ini adalah contoh SPEC, School Program Checks Tool, berdasarkan isu atau cabaran dalam penambahbaikan sekolah. Susunan adalah mengikut jurang yang terbesar dalam SKPMG 2, di mana standard 3.2.6 iaitu pengurusan sukan untuk semua jurang yang terbesar sekali tadi diletak pada bahagian yang paling atas sekali. Seterusnya kita juga ada alat semakan program sekolah dan program kecemerlangan sekolah yang dilaksanakan berdasarkan isu dan cabaran yang kita telah analisis tadi. Di mana antara 7 program utama iaitu program kebitaraan hoki, latihan intensif, program satu murid satu sukan, pertandingan atas talian, intervensi segak norma baru, ladap dan projek inovasi softball. Melalui alat semakan program sekolah, kita mendapati bahawa program 1, 2 dan 3 harus dikekalkan. Program 4, 5 dan 6 harus diwujudkan sebab ini penting kerana norma baru perlu menyebabkan kita perlu mewujudkan program ini, manakala program 7 harus ditambah kerana ia adalah program baru juga. Ini adalah One Page Project Manager unit co-curriculum SK St. John Dalat pada tahun 2021. One Page Project Manager ini sangat penting untuk kita merancang, berlaksana, memantau serta membuat refleksi program-program yang telah dan akan dilaksanakan di sekolah kita. Ada 4 objektif utama yang harus kita capai pada tahun 2021 ini. Untuk mencapai 4 objektif tersebut, maka kita telah merancang 16 program yang perlu dilaksanakan dari bulan Januari hingga bulan Disember pada tahun 2021. Oleh itu, semua ahli ataupun semua guru di bawah unit co-curriculum haruslah mengetahui tanggungjawab mereka. Siapakah yang bertanggungjawab perlulah melaksanakan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Melalui OPPM juga, kita boleh meramal apakah yang akan kita capai apabila kita menjalankan program ini dengan jayanya. Ini pula ialah antara evidence melalui OPPM yang kita telah rancang pada bulan Mac, iaitu Projek Inovasi Co-Curriculum. Nama projek inovasi ini adalah T-Softball. Antara objektifnya adalah untuk meningkatkan kemahiran memukul murid dalam sukan kategori memadang, untuk mengatasi kekurangan peralatan dan sukan dan permainan di sekolah serta mengurangkan kos membeli peralatan. Antara bahan yang digunakan ialah pipe PVC, sambungan pipe PVC, grip badminton terpakai serta gum pipe. Anggaran kos dia adalah RM20. Ketua projek iaitu saya sendiri dan ahli-ahli adalah ahli penasihat pendidikan jasmani dan kesihatan. T-Softball ini sangat membantu dalam meningkatkan lagi kemahiran dan kekuatan sukan softball di sekolah kita.
Ini pula adalah T-softball yang sebenar, di mana kita mengambil idea daripada T-softball ini untuk mencipta projek inovasi. Untuk mengatasi masalah SEGA atau mengatasi masalah kecergasan murid di sekolah SK St. John, maka kita bercadang untuk menjalankan program intervensi SEGA norma baru pada tahun 2021. Ini adalah cadangan pelaksanaan SEGA norma baru, di mana kita akan memberi borang pelaksanaan program intervensi ini kepada murid dan latihan-latihan ini perlu dijalankan di rumah, di mana borang ini nanti akan ditandatangani oleh ibu bapa sekiranya murid telah melakukan latihan ini di rumah masing-masing. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahawa pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk dianalisis. Yang kedua, pentingnya OPPM untuk kita merancang, melaksana dan memantau serta membuat refleksi program kecemerlangan di sekolah. Merancang program yang berkesan berpandukan isu yang diperolehi dalam pelan strategik sekolah serta yang terakhir sekali menyelesaikan isu yang ada dalam meningkatkan kemenjadian murid dalam bidang sukan dan permainan. Saya berharap semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan faedah serta kebaikan bersama. Sekian, terima kasih.